Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Syafina. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah selalu. Baiklah, hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita dengan bab 4 keelektromagnetan di bawah subtopik 4.3 transformer. Okey, hari ini kita akan tengok berdasarkan apa yang kamu telah ketahui daripada pengetahuan asas kamu ya. Transformer ini merupakan salah satu alat ataupun aplikasi daripada keelektromagnetan. Jadi di gambar rajah ini menunjukkan transformer injak turun dan transformer injak naik. Alright, transformer injak turun dan injak naik. Jadi kamu harus tahu apakah perbezaan di antara transformer injak turun dan injak naik. Dan biasanya transformer injak turun dan injak naik ini digunakan untuk peralatan elektrik di mana ada alatan elektrik yang memerlukan voltan output yang lebih tinggi dan ada peralatan elektrik yang memerlukan voltan output yang lebih rendah. Jadi, jika kita lihat transformer injak turun ini biasanya terdapat di dalam pengecas telefon bimbit dan transformer injak naik ini berada di dalam ketuhar gelombang mikro. Kenapa berbeza peralatan elektronik? Ya, kerana kedua-dua peralatan elektronik ini, peralatan elektrik ini memerlukan voltan yang berbeza. Kita boleh lihat ini adalah gambar rajah ringkas, animasi ringkas. Kita ada voltan input di sebelah kiri dan di sebelah kanan ni kita ada voltan output. Dapat diperhatikan adanya arus ataupun voltan yang dihasilkan sebelum dan selepas. Baiklah, kita akan tengok. Okay, kita akan go through kepada apakah itu transformer. Okey, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah satu aktiviti yang boleh kamu jalankan untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan transformer ringkas. Di mana kalau kita lihat transformer ringkas, maksudnya asas transformer ini kamu perlu tahu kita ada bekalan kuasa, arus ulang alik membekalkan voltan input dan juga kita ada litar primer, okey, adalah gegelung primer. Kemudian kita ada teras besi lembut dan kita ada litar sekunder di mana ianya mempunyai bilangan lilitan sekunder, gegelung sekunder dengan bilangan lilitan NS, gegelung primer dengan bilangan lilitan NP dan kita ada terminal output. Terminal output ini merupakan terminal di mana voltan output dihasilkan. Jadi apa yang kita nak tengok hari ini adalah rajah ini menunjukkan satu struktur transformer ringkas, menunjukkan bagaimana transformer dapat menghasilkan voltan output. Pertama sekali awak mesti ada informasi lah. Untuk informasi transformer injak turun, awak mesti faham yang bilangan lilitan sekunder lebih kecil daripada bilangan lilitan primer menyebabkan voltan sekunder lebih kecil daripada voltan primer. Manakala transformer injak naik, bilangan lilitan sekunder lebih besar daripada bilangan lilitan primer, maka voltan sekunder akan menjadi lebih besar daripada voltan primer. So ini adalah gambar rajah struktur ataupun struktur ringkas sebuah transformer. Asas dia mesti kamu faham, ianya mesti mempunyai bekalan kuasa arus ulang alik. Kemudian kita ada gegelung primer dengan bilangan lilitan NP. Di sini adalah voltan primer daripada input. Kemudian gegelung itu dililitlah dengan bilangan lilitan primer. Kemudian awak mesti faham untuk menghasilkan transformer ringkas, kita mesti mempunyai teras besi lembut berlamina. Ini adalah teras besi lembut, alright, untuk bertindak sebagai pengaliran arus dan juga untuk menghasilkan elektromagnet. Okey, kemudian kita akan ada terminal output dan kita dapati wujud jugalah pemotongan flux magnet daripada gegelung primer kepada gegelung sekunder dan juga berlakunya kebocoran flux magnet sebab ianya terbuka. Okey, yang asas di sini kamu mesti faham yang transformer ini dibekalkan dengan bekalan kuasa arus ulang alik. Okey,
kenapa transformer tidak boleh ataupun tidak berfungsi dengan bekalan arus terus? Ya, kerana untuk berlakunya arus aruhan, mestilah mempunyai perubahan ataupun pemotongan flux magnet. Seperti yang kamu faham, apabila arus ulang-alik mengalir, pertukaran terminal akan berlaku setiap circle ataupun setiap pusingan. Jadi di situ menghasilkan perubahan flux, medan elektrik dan juga medan magnet, menyebabkan berlakunya arus aruhan ataupun terhasilnya arus aruhan. Sebab konsep transformer adalah melalui aruhan elektromagnet, daripada medan magnet daripada sini, daripada arus bekalan arus primer ini ataupun voltan primer ini. Okay, kita boleh lihat jika arus mengalir daripada sini. So, kita akan lihatlah di bahagian ini adalah arah arus mengalir dengan menggunakan genggaman tangan kanan yang kita dah belajar. Betul, genggaman tangan kanan awak boleh melihat, awak boleh mendapatkan arah kutub utara di atas. Kutub utara di atas, kutub selatan di bawah. Jadi medan magnet kita adalah daripada utara ke selatan untuk pusingan pertama. Pusingan kedua, pusingan kedua arus kita mengalir daripada sebelah sana pula kan. Jadi menyebabkan di sebelah arus kita bergerak ke sebelah kiri. Jadi dengan menggunakan genggaman tangan kanan juga, bila arus ke kiri sana, ke sana, kan, ke arah sana, kita dapati kutub selatan kita sekarang berada di atas, utara berada di bawah. Jadi perubahan kutub pada gegelung primer itu tadi menghasilkan perubahan flux magnet. Daripada situ flux magnet ini akan tersebar sehinggalah berlaku pemotongan flux magnet itu di gegelung sekunder. Jadi bila berlakunya pemotongan flux magnet di gegelung sekunder, maka terhasillah arus aruhan ataupun GGE aruhan di bahagian output ataupun di bahagian sekunder. Sebab itulah transformer ini hanya boleh berfungsi dengan menggunakan arus ulang alik. Jika kita bekalkan arus terus di bekalan kuasa ini, transformer kita tidak berfungsi. Kerana apa? Ya, kerana tiadanya perubahan kutub dan juga perubahan flux magnet. Asas transformer adalah berpandukan perubahan flux magnet iaitu arus aruhan. Jelas? Okey, seterusnya adalah litar primer. So kita ada bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer. Okey, ini yang cikgu jelaskan tadi Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitud dan arah. So flux magnet dari gegelung primer dipautkan ke gegelung sekunder melalui transversi lembut. Jadi medan magnet akan berubah-ubahlah. Macam mana medan magnet berubah-ubah tadi? Menggunakan petua genggaman tangan kanan, awak dapat tentukan kutub utara dia yang berubah. Sekejap ke atas, sekejap ke bawah. So berlakulah perubahan flux magnet, maka terdapatlah output iaitu arus aruhan. Okay, daripada sini kita dapat V sekunder per V primer sama dengan N sekunder per N primer. Okey, seterusnya transformer unggul. Okey, bila kita sebut tentang perkataan unggul, kita merujuk kepada sesuatu yang sangat mantaplah 100%. Jadi kalau kita menganggap sesebuah transformer itu adalah transformer unggul, maka voltan ataupun input dia voltan input dan juga voltan outputnya adalah sama itu 100%. Maksudnya kita assume bahawa tiadanya kehilangan tenaga di persekitaran. Jadi transformer unggul ini menunjukkan bahawa alat elektrik itu mendapat kuasa input dan juga kuasa output yang sama. Secara hakikatnya tiada benda di dalam dunia ini yang unggul tetapi kita boleh buat assumption ataupun kita untuk memahami konsep kita menganggap yang transformer kita ini adalah transformer unggul di mana kuasa output sama dengan kuasa input. Okey, seterusnya adalah kita nak tengok sebuah transformer yang beroperasi akan mengalami kehilangan tenaga. Kuasa output adalah lebih kecil daripada kuasa input. Ini yang realiti. Kuasa output akan lebih kecil daripada kuasa input. Kerana apa? Kerana berlakunya kehilangan
kuasa ataupun kehilangan tenaga lah. So daripada sini kita boleh kira kecekapan kuasa output per kuasa input darab 100%. Okey, pada masa kini terdapat transformer dengan kecekapan yang sangat tinggi lah, iaitu 99%, kita panggil sebagai transformer unggul. Transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga langsung, kecekapannya adalah 100%. Okey, so untuk mengira kecekapan, kamu mesti faham yang kuasa output per kuasa input darab dengan 100%. Daripada pengetahuan asas kamu, P sama dengan IV. Kan ini kita dah belajar P sama dengan IV ataupun VI. So daripada transformer unggul, kita boleh mendapat persamaan V premier darab I premier sama dengan V sekunder darab I sekunder. Ini adalah untuk transformer unggul. Okey. So cara meningkatkan kecekapan transformer. Kalau kita lihat, transformer ini akan mengalami kehilangan tenaga dalam proses penghasilan arus output dia. Jadi kita perlu memikirkan cara untuk meningkatkan kecekapan transformer. Okey, prinsip kerja transformer ini melibatkan proses pengaliran arus dalam gegelung premier, perubahan medan magnet dan juga aruhan elektromagnet. Daripada kesan daripada proses ini menyebabkan kehilangan dia dalam bentuk tenaga, di mana transformer kita tak akan jadi optimum. Jadi kalau awak lihat, ini adalah gambaran ringkas. Okey, transformer ini generator ni menukar-nukar kutub. Awak boleh nampak utara dan selatan bertukar kutub. Yang ini nak dapat dia guna apa? Betul, genggaman tangan kanan. Lihat arah arus. Kemudian awak boleh tentukan kutub utara dan kutub selatan. So, bila medan magnet ini terhasil, dia akan pergi ke gegelung yang sekunder, maka berlakulah pemotongan flux magnet. Di gegelung sekunder dapatlah aruhan elektromagnet. Itulah cara prinsip kerja transformer. Okey, jadi macam mana kita nak meningkatkan kecekapan? Jadi kalau kita tengok punca kehilangan, sebelum kita nak cari dia punya cara nak tingkat, kita tengok dulu punca dia. Punca kehilangannya adalah rintangan gegelung. Rintangan gegelung ini disebabkan oleh terdiri daripada dawai yang panjang. Sebab kita nak hasilkan gegelung dia 1000 lilitan, 2000 lilitan, 3000 lilitan, jadi melibatkan dawai yang panjang. Bila dawai yang panjang, awak dah belajar dalam hukum Ohm, semakin panjang dawai ataupun konduktor, semakin tinggi rintangan, kan? Jadi kalau rintangan terlalu tinggi, dia akan menyebabkan pemanasan dawai berlaku. Jadi untuk mengurangkan kehilangan tenaga melalui rintangan dawai ini, kita kena cari penyelesaian. Sebab puncanya adalah dawai yang panjang. Jadi kehilangan dalam bentuk tenaga haba. Yang kedua, punca kehilangan tenaga dalam transformer adalah arus pusar. Apakah itu arus pusar? Okey, medan magnet yang berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam teras besi. Arus pusar ini dia berada di dalam teras besi lembut. Kalau awak tengok tadi, asas sebuah transformer dia ada teras besi lembut, kan? Dalam teras besi lembut itu akan berlaku pengaliran arus. Arus di dalam teras besi itu kita panggil sebagai arus pusar. Dia bergerak secara memusar dan menyebabkan berlaku pemanasan juga di dalam teras besi. Faktor yang ketiga adalah histeresis. Histeresis adalah teras besi dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. Kenapa dia dimagnetkan dan dinyah-magnetkan? Kita tahu teras besi lembut adalah mudah dimagnetkan dan mudah dinyah-magnetkan. Dan kita tahu arus ulang-alik sentiasa bertukar arah. Jadi dalam proses dia nak bertukar arah tu, okey, kita punya teras besi tu magnet nyah-magnet, magnet nyah-magnet. Jadi perubahan itu berlaku secara berterusan, menyebabkan teras besi kita ni mengalami perubahan setiap kalilah berulang-ulang. Jadi proses ini pun memanaskannya. Jadi berlaku kehilangan tenaga haba ke persekitaran juga. Itu kita panggil histeresis. Yang keempat disebabkan oleh kebocoran flux magnet. Kebocoran flux magnet ini, kalau awak ingat balik yang cikgu tunjuk tadi, awal tadi, kebocoran flux magnet ini berlaku adalah apabila daripada gegelung premier itu dia menghasilkan medan magnet dan bukan semua medan magnet itu dipotong oleh gegelung sekunder. Jadi ada di antara medan-medan magnet, flux magnet yang terhasil itu tadi tidak dipotong. Jadi di situlah kita katakan berlakunya kebocoran
flux magnet. Maksudnya flux magnet yang dihasilkan di gegelung primer itu tadi tidak dipotong sepenuhnya oleh gegelung sekunder. Jadi dekat situ kuranglah optimum kita punya output arus aruhan di gegelung sekunder. Dapat ya? 4 faktor, ingat. Rintangan gegelung, arus pusar, histeresis dan kebocoran flux magnet. Okey. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Ada cara ya, ada cara untuk mengurangkanlah kehilangan tenaga dalam transformer. Jadi kalau yang pertama tadi melibatkan rintangan gegelung. Jadi kita tahu gegelung kita tu perlukan yang panjang, so kita tak boleh nak pendekkan dia sebab kita nak bilangan lilitan yang banyak. Jadi cara yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan rintangan adalah dengan menggunakan dawai yang lebih tebal. Sebab dawai yang lebih tebal rendah rintangan. Jadi awak boleh perhatikanlah untuk dihasilkan gegelung ni, dia menggunakan dawai kuprum yang lebih tebal, jadi rintangannya lebih rendah, mengurangkan kehilangan tenaga. Yang kedua, faktor yang kedua adalah arus pusar. Jadi arus pusar tadi kalau kita lihat, dia merupakan arus yang bergerak secara berpusar di dalam kita punya teras besi ni. Jadi untuk mengurangkan arus pusar ini tadi, kita boleh menggunakan teras besi berlamina. Kalau kita tengok tadi, teras besinya adalah teras besi yang seketul. Seketul bar tu. Jadi kita boleh jadikan dia berlamina. Macam inilah cara dia nak hasilkan berlamina ini. Teras besi yang besar tadi dipotong secara nipis. Kemudian ianya dicantum. Dicantum menjadi satu teras besi berlamina. Jadi antara setiap teras besi ini dia akan letakkan laminate ataupun halangan untuk arus pusar dia hanya mengalir di atas kawasan ni yang lebih kecil. Jadi kehilangan tenaga dapat dikurangkan. Dia dilekatkan dengan menggunakan gam penebat. Okey, ini adalah cara untuk mengurangkan kesan arus pusar. Yang ketiga, histeresis. Histeresis adalah tadi kita katakan teras besi kita itu boleh magnetkan dan dinyah magnetkan. Jadi untuk mempercepatkan proses magnet dan nyah magnet, kita menggunakan teras besi lembut. Sebab teras besi lembut ini sifatnya adalah mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. Dia lebih cepatlah. Jadi dia tenaga dia sikit saja dia dah boleh magnet dan dinyah magnetkan. Jadi teras besi ni tadi kita gunakan teras besi lembut. Alright. Yang seterusnya adalah kebocoran flux magnet. Untuk mengatasi masalah kebocoran flux magnet, seperti yang cikgu nyatakan tadi, apabila medan magnet dihasilkan daripada primer, tidak semua dipotongkan. Jadi untuk mengurangkan kehilangan tenaga melalui kebocoran flux magnet, kita boleh lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Macam ni, dalam ni gegelung sekunder, luarnya adalah gegelung primer. Jadi apabila gegelung sekunder di luar daripada gegelung primer, primer kat dalam, dililitkan gegelung sekunder kat luar. Jadi apabila gegelung primer tu hasilkan medan magnet, semuanya dapat dipotong oleh gegelung sekunder. Jadi daripada sini dapat mengurangkan kehilangan tenaga di dalam transformer. Okey, jelas cikgu harap kamu semua jelas. 4 faktor yang mempengaruhi kehilangan tenaga di dalam transformer. Cara untuk kita atasi dia adalah 4 jugalah. Jadi tolong ingat satu per satu. Okey, apakah itu arus pusar? Tadi cikgu ada mention arus pusar. Sebenarnya ianya dikenali sebagai eddy current. Kalau kamu nak bayangkan arus pusar ni, ini adalah teras besi kita tadi. Apabila kita lilitkan dengan gegelung, arus akan mengalir dalam gegelung. Tetapi arus di dalam teras besi ini mengalir secara berpusar. Dia bergerak begini. Bila dia berpusar, dia akan menghasilkan tenaga haba yang lebih banyak. Jadi dalam transformer, dia akan menyebabkan pemanasan berlaku pada transformer dengan cepat. Tapi dalam kehidupan harian ni ada juga kegunaan lah eddy current ni. Ianya digunakan di dalam periuk ataupun di dalam elemen pemanas. Di mana eddy current ini digunakan dekat dalam dapur. Dekat dapur ni kita boleh gunakan arus aruhan ni lah, di mana dalam operasi transformer arus pusar ni punca kehilangan tenaga. Tetapi dekat dalam kehidupan harian, arus pusar ni membawa manfaat lah, di mana ianya boleh digunakan untuk
dasar kuali. Kalau awak ada kuali kat dapur, awak boleh tengok kebanyakan pan ni, terutamanya yang menggunakan dapur yang elektrik ni, dapur aruhan ni, induction cooker kita panggil, dia memang menggunakan konsep aruhan, arus pusar. Dia menggunakan konsep arus pusar, jadi dasar kuali tu akan lebih panas secara sekata. Ini dekat kuali lah kebaikan dia. Tapi kalau dekat dalam transformer, dia akan menyebabkan kehilangan tenaga haba. Okey, seterusnya adalah, okey, kita akan tengok sekejap ya. Alright, kita akan tengok kegunaan transformer dalam kehidupan harian kita. So dalam kehidupan harian kita, transformer ini digunakan, ada dua lah, transformer injak turun dan transformer injak naik. Kalau transformer injak turun, biasanya kita gunakan kepada pengecas komputer riba. Kamu boleh tengok pada bahagian charger ni, dia akan catat 240 volt turun kepada 120 volt. Okey, kalau charger phone lebih kecil 12 volt kan. Lepas tu digunakan dalam mesin fotokopi. Okey, dan juga mesin kimpalan. Kita ada nilai voltan dia dikurangkan. Jadi dalam ini akan ada transformer yang bertindak sebagai penurun voltan. Okey, yang seterusnya adalah transformer injak naik. Transformer injak naik digunakan dekat dalam gelombang, ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang memerlukan tenaga ataupun voltan yang sangat besar. Jadi dekat dalam dia punya ketuhar ni akan ada transformer injak naik. Yang kedua adalah defibrillator. Yang ini dekat hospital lah. Yang kalau awak tengok orang nak meninggal tu, dia letak dekat dada, dia gosok. Si voltan di sini adalah perlu voltan yang tinggi, jadi dia memerlukan transformer injak naik. Yang ketiga adalah mesin sinar X. Mesin sinar X ini adalah untuk X-ray. Jadi mesin itu perlukan voltan yang tinggi, maka dia disambung kepada transformer injak naik. So dalam kehidupan harian kita, fungsi transformer ini adalah untuk menghasilkan voltan output, sama ada menambahkan ataupun mengurangkan voltan output daripada input kita. Jadi contoh, kalau macam kat rumah kamu ada aircon. Okey, aircon memerlukan voltan yang sangat tinggi. Sedangkan voltan yang masuk ke rumah kita, ini pengetahuanlah asasnya kepada kamu semua. Voltan yang masuk ke rumah kita, setiap rumah menerima 240 volt. Jadi barang elektrik dalam rumah kita, ada yang memerlukan voltan yang kecil sahaja, ada yang memerlukan voltan yang sangat besar. Jadi fungsi transformer ini adalah untuk meningkatkan voltan ataupun menurunkan voltan bersesuaian dengan peralatan elektrik dalam rumah. Okey, seterusnya penyelesaian masalah. Yang tadi kita dah tengok ada formula hubungan bilangan lilitan primer dan sekunder, NS per NP sama dengan VS per VP. Cikgu refresh balik. Yang kedua, untuk transformer unggul kita ada kuasa input sama dengan kuasa output, VP IP sama dengan VS IS. Dan yang ketiga, awak tengok tadi ada kecekapan sebuah transformer, kuasa output per kuasa input darab 100%. So yang ini awak mesti faham. Alright. So ini adalah contoh satu soalan. Sebuah transformer disambungkan dengan bekalan kuasa 240 volt. So ini awak mesti tahulah voltan input ataupun voltan primer. Okey, voltan primer. Okey, lepas tu dia kata membekalkan kuasa 27 watt kepada voltan 18 volt kepada sebuah alat elektronik seperti yang ditunjukkan. So hitungkan bilangan lilitan gegelung primer. Jadi untuk gegelung primer, awak boleh guna formula VS per VP sama dengan NS per SNP. Okey, jadi daripada sini awak akan dapatlah bilangan lilitannya adalah 800 lilitan. Yang kedua, hitungkan arus. Jadi nak mengira arus, kita tahu P sama dengan IV. So dekat sini awak mempunyai power membekalkan. Jadi itu adalah power secondary. Dia berada di secondary coil. So power secondary sama dengan arus secondary, voltan secondary. Awak substitutekan, dapatlah arus secondary-nya adalah 1.5 ampere. Yang seterusnya adalah hitungkan arus dalam liter primer. Arus dalam liter primer, jadi awak dah ada voltan input sama dengan voltan power input sama dengan power output. So daripada sini awak boleh gunakanlah P input ataupun P primary sama dengan P secondary. So V primary, I primary sama dengan V secondary, I secondary. So awak boleh kira dapatlah arus
primary-nya adalah 0.1125. Jadi kalau awak nak kira di primary, arusnya mestilah arus primary. Kalau awak nak kira di secondary, arusnya mestilah arus secondary. Okey, so di sini ada beberapa contoh soalan. Nanti kamu boleh cuba buatlah. Cikgu akan sharekan slide ni kepada kamu. Okey, seterusnya adalah sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Transformer memainkan peranan yang penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa kepada pengguna. Stesen jana kuasa ni ada pelbagai, sekejap lagi kita akan tengok satu persatu. So macam mana fungsi transformer itu? So biasanya di penjanaan elektrik dia menghasilkan menghasilkan voltan lebih kurang dalam 20,000 volt ataupun 20 kilovolt. Jadi daripada sini kita akan ada transformer. Dia nak jadikan 275. Jadi transformer injak naik ke injak turun? Ya, transformer injak naik. Transformer injak naik diletakkan di sini. So dia akan naikkan voltan itu kepada 275 kilovolt melalui penghantaran. Kalau awak lalu dekat kawasan yang mempunyai pencawang ni, awak akan nampak signboard. Awas, kawasan bervoltan tinggi. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab memang voltan dalam kabel ini sangat-sangat tinggi. 275 hingga 300,000 volt. Okey, jadi voltan ini, sebab tu di bawah ni tak ada rumah. Tapi adalah juga orang tanam-tanam sayur kan. Tapi rumah sangat bahaya sebab boleh berlaku kena renjatan elektrik. So, daripada situ penghantaran melalui kabel, kabel ni akan sampai ke pencawang masuk utama. Dekat pencawang ini dia akan menggunakan transformer injak turun semula ke 132 untuk membuat pengagihan tenaga elektrik. Untuk pencawang pembahagian utama, yang ini masuk, yang ini dibahagikan, so dia akan bahagikan, dia turun lagi. Jadi transformer injak turun 33 kilovolt dan diagihkan kepada industri berat, kepada industri ringan dan juga kawasan kediaman. Jadi kalau di industri berat, dia akan bekalkan 33,000 volt. Jadi di sini transformer ini akan turunkan. Dan untuk industri ringan, lebih kurang 11,000 volt. Jadi ada lagi transformer injak turun. Dan untuk ke rumah, ke rumah ataupun pengguna 230 hingga 240 volt. Jadi ini untuk setiap kediaman. Jadi setiap rumah akan dapat 240 volt. Sebab tu perlunya pula transformer dekat peralatan elektrik dalam rumah kita bersesuaian dengan keperluan alat-alat tersebut. Okey. Okey, ni adalah gambaran penghantaran elektrik lah. Okey, elektrik transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel supaya arus dalam kabel menjadi kecil. Alright. Kenapa? Hal ini untuk mengurangkan kehilangan tenaga elektrik di dalam kabel. Semasa penghantaran daripada stesen jana kuasa dalam kabel penghantaran ini untuk sampai ke pengguna, akan berlaku pengaliran tenaga elektrik dalam kabel. Jadi akan berlaku kehilangan tenaga dalam kabel. Sebab itulah voltan di dalam kabel ini ditingkatkan. Okey, yang seterusnya, pada peringkat pengagihan tenaga elektrik, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai kepada pengguna. Okey, so penjanaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik dijana dengan menggunakan penjana elektrik ataupun dinamo yang sangat besar. Lepas tu rotor ni dinamo iaitu magnet diputarkan dengan turbin atau turbin air yang disambung kepadanya. Apabila magnet besar berputar dalam kawasan gegelung dawai pada sebuah penjana, maka terhasillah aruhan elektromagnet. Loji-loji penjanaan tenaga elektrik di Malaysia, biasanya negara kita menggunakan loji steam dan juga loji hidro. Okey, idea daripada transformer tadi, awak nampak berlakunya perubahan flux magnet disebabkan oleh arus ulang-alik. Untuk menghasilkan tenaga elektrik, ideanya adalah gabungan aruhan elektromagnet dan juga transformer. Mula-mula arus ataupun voltan yang dihasilkan pada stesen penjanaan kuasa elektrik menggunakan konsep arus aruhan, di mana kita menggunakan rotor dinamo ataupun magnet yang sangat besar, dia yang akan berputar menghasilkan arus aruhan. Idea dia adalah gabungan daripada arus aruhan. Cikgu harap awak masih ingat arus aruhan. Okey, so penjanaan tenaga elektrik. Yang ini adalah menggunakan loji kuasa steam. Okey, kalau kita tengoklah, ini adalah bagaimana tenaga elektrik dihasilkan menggunakan
steam lah. Steam ni adalah melalui pembakaran arang batu ataupun geoterma. Kalau negara kita tak ada geoterma lah. Penggunaan arang batu ada. Caranya adalah arang batu dibakar. Okey, dia masuk dalam ganda ni. Ganda ni akan menghasilkan haba. Okey, dia akan menghasilkan pergerakan kepada kita punya rotar. Ini adalah rotar. Rotar itu berpusing, berlaku pemotongan flux magnet, hasillah arus elektrik. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Yang seterusnya adalah okey, kalau geoterma ni negara kita tak ada ya. Di negara-negara yang mempunyai sumber air panas boleh mempunyai geoterma. Yang keduanya penjanaan kuasa hidro. Ini pun ada di negara kita di mana dia menggunakan empangan menadah air. Air akan mengalir dengan tenaga ataupun kelajuan yang sangat tinggi. Okey, sehingga parah yang lebih rendah. Di sini berlakulah pertukaran tenaga daripada tenaga kepayaan graviti kepada tenaga kinetik. So turbain kita ini akan bergerak menyebabkan generator berputar. Jadi hasillah arus aruhan yang dibawa ke transformer injak naik dan diagihkan ataupun dialihkan ke dalam kabel penghantaran. So idea dia adalah daripada tenaga kepayaan graviti kepada tenaga kinetik, berlaku pergerakan turbain, berlaku pemotongan flux magnet di dalam generator, terhasillah arus aruhan. Arus aruhan ini mengalir ke dalam transformer. Di transformer ini ada transformer injak naik, maka dapat hasilkan arus elektrik ataupun voltan output yang dihantar kepada pencawang-pencawang elektrik. Yang seterusnya adalah kita punya, dan ini kita pun dah tengok dalam bab radioaktif. Dia menggunakan loji kuasa nuklear. Dalam loji kuasa nuklear kita dah tengok jugalah kita menggunakan bahan radium. Dalam nuklear ni dia akan menghasilkan apa? Siapa ingat? Nuklear fusion ataupun pembelahan nukleus kan. Pembelahan nukleus menyebabkan berlakunya tenaga haba. Ini adalah air dan kita ada turbain. Turbain ini berpusing, menyebabkan generator berpusing, berlaku pemotongan flux magnet, terhasillah arus output ataupun arus yang dihantar kepada pengguna. So daripada penghantaran tenaga elektrik, kita tahu berlakunya kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga semasa penghantaran daripada pencawang ataupun penjanaan elektrik itu kepada pengguna adalah disebabkan oleh faktor iaitu arus dan juga rintangan. So untuk penghantaran kuasa elektrik ni daripada stesen penjanaan kepada pengguna akan berlaku kehilangan kuasa. Okey, kehilangan kuasa boleh dikira dengan menggunakan P sama dengan I kuasa 2R. Kehilangan tenaga boleh dikira dengan menggunakan E sama dengan I kuasa 2RT. So untuk kuasa ini, formula ini hanyalah untuk di dalam kehilangan kuasa di dalam kabel elektrik. Kalau awak tengok, kabel-kabel elektrik ni sangat tebal. Betul tak? Kenapa dia sangat tebal? Tujuannya adalah untuk mengurangkan rintangan. Dan keduanya, kalau awak tengok tadi, daripada stesen penjanaan kuasa kita, dia akan ada transformer injak naik di mana voltan yang dihantar di dalam dawai penghantar itu, kabel penghantar itu dinaikkan voltan dia. Kenapa? Kerana daripada P sama dengan IV, kalau kita nak kurangkan I, kita perlu naikkan V kan, sebab P per V sama dengan I. So semakin tinggi voltan, semakin rendah arus. Jadi dalam faktor kehilangan kuasa, arus kuasa 2 ini adalah faktor yang menyebabkan kehilangan kuasa semasa penghantaran tenaga elektrik. Jadi untuk mengurangkan arus, kita tingkatkan voltan. Sebab itulah penghantaran tadi voltannya ditingkatkan dengan menggunakan transformer injak naik. Tujuannya adalah untuk mengurangkan arus, jadi dapatlah mengurangkan kuasa hilang. So jelas? Jadi untuk mengatasi rintangan, kita gunakan dawai yang tebal. Awak boleh tengok dawai-dawai kabel elektrik tu memang tebal-tebal. Kalau macam tak perasan, lepas ni boleh keluar tengok kat luar rumah sekejap. Yang keduanya, untuk mengurangkan arus kuasa 2, kita tingkatkan voltan. Okey ya. So ini adalah soalan, nanti kamu boleh cuba buatlah. Alright. So penghantaran tenaga elektrik, semasa berlaku penghantaran tenaga elektrik ni akan ada kehilangan
kehilangan tenaga elektrik. So jadi untuk mengurangkannya, kita boleh mengurangkan arus melalui kabel, menggunakan kabel berintangan rendah seperti aluminium dan kuprum, menghantar tenaga elektrik pada voltan yang tinggi untuk mengurangkan nilai arus melalui kabel. Peningkatan voltan di stesen JanaKuasa dilakukan dengan menggunakan transformer injak naik dan penurunan voltan dengan menggunakan transformer injak turun. Jadi, cikgu harap kamu faham apakah itu transformer injak naik dan injak turun. Jadi, first kali awak perlu faham transformer fungsinya adalah bertindak untuk meningkatkan ataupun mengurangkan voltan. Yang kedua, ianya digunakan di dalam peralatan elektrik sama ada transformer injak naik dan injak turun bersesuaian dengan peralatan elektrik. Yang ketiga, awak perlu faham untuk dalam transformer ini awak perlu faham proses ataupun prinsip kerja transformer di mana ianya melibatkan perubahan flux magnet daripada arus ulang alik menyebabkan kutub di dalam gegelung primer bertukar-tukar, kemudian berlaku pemotongan flux magnet di dalam gegelung sekunder menyebabkan arus aruhan terhasil di dalam gegelung sekunder. Okey cikgu harap awak jelas. So tak apa kalau ada sebarang masalah nanti kita jumpa kat kelas, awak boleh tanya dengan cikgu. So untuk hari ini sekian dulu bagi subtopik transformer. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, kamu boleh tanya dengan cikgu. Alright, cikgu harap kamu semua sentiasa progres dan sentiasa menjadi lebih baik daripada hari semalam. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.